Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Jana. Jom kita mula belajar. So, hari ini kita akan belajar kemahiran geografi tingkatan 3. Objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menerangkan ciri serta kegunaan jadual dan graf. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Baik, 1.1. Ciri-ciri dan kegunaan jadual. Untuk ciri-ciri jadual, kita mesti ada tajuk, data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Cikgu akan tunjukkan contoh jadual. Di bawah ni ada contoh jadual. Jadual yang lengkap mesti ada tajuk. Mesti ada tajuk di atas jadual tersebut. Dan kamu lihat nombor-nombor tersebut dalam jadual tu, itu adalah data. Di bawah jadual ada sumber. Sumber ni di mana kamu dapat data tersebut. Dan kamu lihat di bahagian bulan dan juga jumlah hujan tahunan itu merupakan maklumat. Jadi dalam satu jadual yang lengkap mesti ada 4 ciri yang cikgu sebutkan tadi ya. Baik, ada 3 kegunaan jadual yang perlu kamu tahu. Yang pertama, data dan maklumat dalam jadual digunakan untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Jadi sebelum kamu nak bina graf, perkara yang perlu kamu ada adalah jadual terlebih dahulu. Kegunaan jadual yang kedua digunakan untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Kegunaan jadual yang ketiga ialah pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Maksud di sini adalah maklumat yang dipaparkan menggunakan jadual lebih memudahkan kamu untuk faham berbanding menggunakan dalam bentuk ayat ataupun perenggan. Pelajar, kamu boleh buka buku teks muka surat 5. Dekat sini terdapat 5 kaedah pengumpulan maklumat. Yang pertama, kaedah pemerhatian. Kaedah ini diperoleh melalui pemerhatian dan mencatat perkara-perkara yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikumpul. Maksudnya di sini dengan kaedah pemerhatian ni, kamu boleh pergi ke kawasan kajian dan melihat apa kegiatan ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Itu salah satu contoh lah. Selain tu boleh lihat ciri fizikal, ciri budaya. Yang seterusnya, kaedah temu bual. Ini merupakan kaedah kedua. Kaedah temu bual ini merupakan kaedah pengumpulan maklumat secara lisan melalui perjumpaan atau soal jawab dengan seseorang. Jadi bila kamu menggunakan kaedah ini, kamu boleh ajukan soalan kepada responden dan responden tu akan menjawab soalan yang kamu tanyakan tersebut berkaitan dengan kajian kamu lah. Seterusnya adalah kaedah banci. Kaedah banci ini merupakan kaedah pengumpulan maklumat yang berkaitan dengan sesuatu jumlah yang dihitung. Sebagai contoh, ada satu ketika tu kalau kamu perasan ada pegawai yang datang ke rumah kamu untuk membuat bancian. Bancian ni dibuat adalah untuk mengumpul maklumat penduduk Malaysia untuk melihat umur, pekerjaan, pendapatan, bangsa dan jentina dalam kawasan tersebut. Kaedah yang keempat ialah kaedah soal selidik. Kaedah ini dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada orang ramai. Untuk melakukan kaedah ini, kamu kena sediakan borang soal selidik dan berikan kepada responden, minta kepada mereka untuk mengisi dan juga menjawab
soalan yang ada dalam borang tersebut. Biasanya cikgu percaya kamu dah pernah melakukan borang soal selidik ini pada tahun lepas kerana kamu dah menjalankan kajian lapangan. Kaedah pengumpulan maklumat yang kelima ialah rujukan kepustakaan. Dilakukan dengan merujuk bahan-bahan yang sudah diterbitkan seperti buku, majalah, risalah, kereta akhbar, laman web atau cakra padat. Okey, ini adalah salah satu kaedah untuk mendapatkan maklumat tambahan bagi kajian lapangan kamu. Okey, seterusnya 1.2, ciri-ciri dan kegunaan graf. Okey, pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 6. Okey, ciri yang pertama untuk graf bar mudah. Okey, graf terdiri daripada paksi menegak. Okey, paksi menegak. Ini adalah merupakan paksi menegak. Dan yang bawah itu merupakan paksi mendatar. Seterusnya, mesti ada tajuk dan mesti ada petunjuk. Okey, ciri yang kedua ialah bar-bar dilukis secara menegak atau mendatar. Okey, ini merupakan contoh graf bar menegak dan sebelah kanan tu merupakan contoh graf bar mendatar. Ciri yang ketiga ialah ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Yang cikgu bulatkan ini adalah ketinggian, di mana ketinggian ini yang mewakili kuantiti. Okey, contohnya kuantiti orang. Okey, yang sebelah kanan tu kuantiti jualan tiket keping. Seterusnya, kegunaan graf bar mudah. Yang pertama, graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Contoh tu orang, keping. Ini adalah data yang boleh dikira. Okey, kegunaan yang seterusnya ialah graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Contoh, apa yang dikaji dalam graf itu ialah cara pelajar tingkatan 1 Merbau datang ke sekolah. Contoh yang membezakan cara mereka datang, antaranya itulah yang cikgu bulatkan: bas, berjalan kaki, kereta, basikal, motosikal. Okay, itu perbezaannya. Perbezaan untuk setiap komponen yang dikaji. Baik pelajar, kita beralih kepada graf yang kedua iaitu graf garisan mudah. Okay, ciri yang pertama, graf ini mestilah dilukis secara garisan yang panjang. Sebagai contoh yang cikgu bulatkan tu, ini garisan yang panjang. Okey, untuk ciri yang kedua, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar. Okey, pelajar lihat graf di bawah ini. Ini merupakan garisan yang curam. Di sini bermaksud berlakunya perubahan suhu yang besar bagi bulan Ogos hingga Disember. Garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Okey, cikgu bulatkan kawasan yang landai itu, dia berlaku perubahan tetapi tidak terlalu ketara. Baik, ciri yang ketiga, jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, mana garisan yang mendatar? Cuba belajar tengok graf tu. Okey, garisan yang mendatar seperti ini bermaksud tiada perubahan. Okey, contoh yang cikgu tunjukkan di skrin tu, itu merupakan garisan mendatar di mana pada bulan-bulan tersebut tiada perubahan berlaku bagi suhu. Okey, baik pelajar, kita pergi kepada kegunaan graf garisan mudah. Okey, kegunaannya adalah graf menggunakan garisan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Contoh, graf di bawah, ia menunjukkan perubahan suhu bulanan Kuching Sarawak
dari bulan Januari hingga Disember. Okey pelajar, kegunaan yang kedua, data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu bulanan. Contohnya di situ min suhu bulanan. Perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Ataupun contoh lain, bilangan jualan kenderaan di Bandar Pim pada tahun 2006 hingga 2010. Okey pelajar, boleh buka muka surat 8. Kita akan belajar tentang graf gabungan. Kenapa kita kenali dia sebagai graf gabungan? Kerana dalam graf ni kita akan jumpa graf garisan yang cikgu bulatkan ni, dan juga graf bar dalam satu graf. Disebabkan itulah kita kenali graf ini sebagai graf gabungan. Ciri yang kedua, menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Cuba kamu lihat tajuk. Tajuk tu dia menunjukkan dua maklumat ya. Yang pertamanya ialah jumlah hujan dan yang keduanya ialah min suhu. Jadi dalam graf ni dia ada dua perkara. Yang pertamanya maklumat hujan, yang keduanya maklumat berkaitan dengan suhu. Okey pelajar, apa kegunaan graf gabungan? Kegunaannya ialah menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Kalau kamu lihat dekat bawah tu, apa yang boleh nampak adalah perubahan hujan pada bulan Januari hingga Disember dan juga perubahan suhu dari bulan Januari hingga Disember. Melalui graf ni, kita boleh lihat perubahan antara hujan dengan suhu dalam satu graf sahaja. Kegunaan graf gabungan yang kedua ialah sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujan, harga jualan dan pengeluaran. Contohnya seperti di bawah. Pelajar boleh tengok ya. Okey, cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang berjaya habiskan sesi PDPR bersama dengan cikgu. So, cikgu nak tinggalkan kerja rumah kepada kamu. Sila salin nota. Lihat buku tab muka surat 4 hingga 8. Kemudian sila buat latihan pada muka surat 18. Okey, kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.